Bertemu kembali kita dalam tugasan Bahasa Melayu yang seterusnya. Kita masih dalam tema yang sama, iaitu kekeluargaan. Untuk kali ini kita akan bercerita satu lagi tajuk, iaitu bercuti di Bukit Larut. Okey, pastinya murid-murid ada pengalaman masing-masing tentang cuti. Dulu kalau disebut pasal cuti, mama yang rasa seronok sangat, gembira sangat bila nak bercuti. Sebab bila cuti ni, mak ayah akan bawa kita ke mana saja untuk menghabiskan masa cuti sekolah. Tapi untuk kali ni, kita terpaksa terima keadaan iaitu kita kena duduk di rumah. Stay at home. Jadi kita kena duduk di rumah sebab kita kena jaga diri kita. Okey, sekarang ni prinsip kita jaga kita. Okey, untuk tu kita akan kupas pasal mana tentang percutian. Cikgu akan bawa murid secara alam maya bercerita tentang percutian. Okey, pastinya murid pernah bercuti di mana-mana sahaja. Di Genting Highland, Cameron Highland atau di pantai-pantai. Okey, pantai yang tempat yang menyeronokkan, suasana yang aman, damai dan sebagainya. Tapi untuk kali ni kita akan tengok bagaimana kawan kita ni dan keluarganya pergi ke sebuah tempat percutian dinamakan Bukit Larut. Bukit Larut ni berada di Taiping, Perak. Okey, kalau kita tengok suasana selalunya di bukit-bukit ni selalunya udaranya sangat bersih dan memberikan ketenangan pada diri kita. Okey. Okey, murid-murid, kali ni kita akan belajar macam mana untuk menulis sebuah karangan dalam bentuk perenggan. Cikgu akan ajar macam mana nak tulis perenggan dengan betul dan juga kemas. Okey, sebelum tu cikgu nak murid-murid ikut cikgu baca petikan ni di rumah. Murid-murid baca di bawa buku depan komputer ni, murid baca teliti apa yang cikgu baca, kemudian murid cuba ikut macam mana cikgu baca petikan ni. Boleh? Boleh. Cikgu tahu murid-murid semua rajin. Okey? Okey, jom kita baca sama-sama. Okey? Bercuti di Bukit Larut. Pada cuti sekolah yang lalu, ayah telah membawa kami sekeluarga ke Bukit Larut, Taiping, Perak. Pengalaman kami menaiki jeep ke puncak Bukit Larut sangat menyeronokkan. Udara di Bukit Larut sungguh nyaman. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Bunyi deruan air dari celah-celah batu sungguh menyegarkan. Saya, ibu dan kakak tertarik akan bunga dan tumbuh-tumbuhan. Ayah, abang dan adik pula gembira menyeberangi titik gantung di situ. Kami tinggalkan Bukit Larut dengan pelbagai kenangan. Kami akan ke sana lagi pada masa akan datang. Okey, itu sahaja. Okey, kalau kita tengok pengalaman mereka pergi ke Bukit Larut ni, kita tengok apa yang mereka guna untuk naik ke pergunungan Bukit Larut ni. Mereka pergi menaiki jeep untuk pergi ke puncak Bukit Larut tersebut. Kemudian digambarkan di sini ketenangan yang mereka dapat semasa berada di atas bukit. Dia bagi tahu macam mana pengalaman mereka, iaitu udara di bukit tu sungguh nyaman. Kemudian angin pula bertiup sepoi-sepoi bahasa, maksudnya bertiup lembut saja. Lepas tu dia orang dengar pula bunyi deruan air dari celah-celah batu tu yang macam kalau ni sungguh segar.
Situ tu adalah bunyi alam semula jadi yang sungguh menenangkan kita. Okey, ibu dia dengan kakak dia semua tu semua tertarik dengan bunga dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada dekat atas tu kan. Ada mesti tempat tu mesti banyak bunga-bunga biasanya kan. Okey, ada titi gantung, ayah abang dengan adik dia pula cuba menyeberangi titi gantung tu. Ambil pengalaman menyeberangi titi gantung yang agak panjang lah cikgu tengok. Okey, kami tinggalkan Bukit Larut dengan pelbagai kenangan. Maksudnya itulah kenangan yang mereka dapat semasa berada di Bukit Larut. Okey, InsyaAllah murid-murid pun mesti ada pengalaman pernah pergi ke mana-mana bersama keluarga. Okey, untuk itu kita nak tengok pula macam mana cara untuk membuat karangan dalam bentuk perenggan. Okey, kita nak tulis perenggan. Macam mana nak tulis perenggan ni? Okey, cikgu akan ajar guna teknik yang cikgu buat sendiri. Okey, tunggu ya. Okey, bagi membina perenggan, cikgu cuba buat satu kaedah untuk murid faham bagaimana untuk membina perenggan. Ini kaedah ni cikgu panggil sebagai kaedah perenggan trafik. Maksudnya dia ala-ala macam kita jumpa traffic light lah. Cuma dia tak ada lampu kuning. Tak ada lampu kuning di sini ataupun orange. Jadi di sini cikgu dah sediakan dulu macam mana tanda-tanda isyarat yang perlu murid ketahui. Okey, cikgu perkenalkan dulu isyarat-isyarat yang akan kita jumpa. Ada 3 sahaja, iaitu yang pertama kita akan jumpa isyarat bulatan hijau. Isyarat bulatan hijau bermaksud tempat murid-murid mula menulis perenggan tersebut. Kemudian kalau murid jumpa anak panah warna hijau, bermaksud murid perlu menulis bermula hujung anak panah tersebut. Ini untuk perenggan kedua, ketiga dan seterusnya. Manakala kalau jumpa isyarat bulatan tu merah, bermaksud murid boleh berhenti di situ. Maksudnya habis je ayat murid pada perenggan pertama tu, okey, berhenti di situ. Nak mula perenggan yang seterusnya, ikut isyarat anak panah. Okey. Okey, kita tengok semula macam mana kaedah menulis menggunakan kaedah perenggan trafik ni. Okey, kita tengok dekat sini pada permulaan dia. Kita tengok, cikgu ambil contoh buku ya. Buku karangan ni tadi cikgu bawa. Okey, kalau kita tengok permulaan dia, dia akan mula daripada hujung. Maksudnya perenggan pertama bermula daripada hujung. Jadi bermula daripada garisan tepi sekali. Okey, untuk perenggan pertama hijau, permulaan dia mesti bulatan hijau berada di perenggan di hujung sekali. Kemudian akan murid tulis perenggan ni. Habis saja perenggan tersebut, murid akan jumpa bulatan merah. Itu bermaksud murid perlu berhenti di situ, ataupun boleh berada di bawah atau di atas. Dia terpulang pada ayat murid-murid tu sampai mana. Okey, kemudian untuk perenggan kedua, murid akan bermula pada hujung anak panah. Mana cikgu kata tadi hujung anak panah, bermaksud dia akan berada tinggal satu jari, iaitu satu jari daripada hujung garisan tadi. Satu jari barulah murid-murid bermula. Di mana cikgu buat di situ ada anak panah hijau, hujung dia ada bulatan hijau, tandanya perlu bermula di situ dan berhenti pada bulatan merah. Begitu juga perenggan ketiga, mula daripada hujung anak panah. Di situ cikgu dah letak bulatan hijau, maksudnya bermula di situ.
dan berakhir pada bulatan merah. Okey. Okey. Untuk cikgu harap murid faham. Hanya perenggan pertama sahaja murid perlu bermula dari hujung. Perenggan kedua sampai ke yang seterusnya, murid perlu bermula daripada tinggal satu jengkal ataupun dua jengkal jari. Biasanya cikgu nak bagi murid lebih nampak sekali, jelas, cikgu akan suruh dia tinggal dua jari. Sebab jari murid adanya kecil je kan. Jadi cikgu perlu suruh dua jari. Bila dua jari lagi jelas yang dia akan tinggalkan dua jari daripada hujung. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Untuk latihan kita hari ini, murid diminta menyalin, petikkan, bercuti di Bukit Larut dalam satu perenggan secara mekanis. Maksudnya tulis dalam bentuk perenggan yang cikgu dah ajar tadi, salin yang di bawah ni seperti ini, dan ingat kaedah dia. Perenggan pertama mula daripada hujung, perenggan kedua mula daripada tinggal dua jari, letak dua jari baru memula. Bermaksud ini anak panah mula di sini. Okey? Okey, dan seterusnya. Okey, salin seperti apa yang ada di dalam buku teks untuk murid lebih faham sebagai latihan untuk menulis perenggan. Okey, untuk latihan yang seterusnya, ianya ada dalam buku latihan buku aktiviti jilid 1 muka surat 12. Di sini dia murid dikehendaki untuk menulis ayat yang diberi dalam bentuk yang tiada perenggan. Murid akan tulis dalam satu perenggan. Tulis dalam bentuk satu perenggan. Macam mana cikgu ajar tadi, nak tulis ayat tu dalam bentuk perenggan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tadi. Okey, murid perlu buat seperti apa yang diarahkan. Okay, untuk latihan dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 12, murid dikehendaki tulis perenggan di bawah. Maksudnya ayat yang diberi tu belum lagi dalam bentuk perenggan. Murid perlu tulis dalam bentuk perenggan. Ingat pesanan cikgu untuk perenggan kedua, ketiga dan seterusnya tadi, mulakan dengan letak dua jari, kemudian barulah bermula. Ingat, tinggal dua jari baru bermula menulis. Okey? Faham? Okey, yang lain tu murid salin seperti biasa, cuma bermula dari depan sahaja. Mula daripada dua jari. Ingat, ini anak panah, di hujungnya bermula. Okey, sekian untuk kali ini. Terima kasih.